Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, cikgu nak ucapkan selamat ber-PDPR untuk hari ini, dan mungkin hari ini kalau tak salah 25 hari bulan, hari yang terakhir untuk sesi sekolahan, dan selepas ni asal cikgu cuti, nanti cikgu wujud lagi takwim. Okey, hari ini kita akan backward sikit, kita ulang kaji sebab yang lepas kita ada pergi, minggu lepas kita pergi tajuk 3 dan hari ini kita pergi tajuk 2, unit 2 untuk pendidikan kesihatan, pemakanan. Okay, sebab sebelum ni kita pergi pemakanan tapi cikgu tak terang secara detail, lebih kepada kepada kuis. Hari ni kita akan buat penerangan lah. Okey, untuk standard unit 2, objektif pembelajaran ada 3 sahaja. Yang pertama, untuk menjelaskan maksud pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat, mengaplikasikan kemahiran pengurusan diet seimbang dan sihat mengikut keperluan, dan menilaikan kepentingan pemilihan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Itu saja 3 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita pergi jauh, cikgu minta lah kamu keluarkanlah buku, teks, boleh kita rujuk juga, muka surat 166. Okey. Kemudian kamu buka muka surat 177, kamu tengok dalam foto. Tengok je dalam foto, kita tahu itu adalah satu makanan yang seimbang, yang punya gizi makanan yang seimbang. Macam mana kita nak mewujudkan gizi makanan yang seimbang supaya kita sihat? Paling penting makanan kena seimbang, dan kita kena bersenam untuk menjaga kesihatan. Okey, kita pergi seterusnya, pengurusan diet seimbang. Ini yang golongan-golongan hawa ni seronok suka dengan tentang kalau diet. Laki pun yang mementingkan gaya nak macho, nak sado, bagus dengan itu PDPR hari ini. Okey. Pengurusan diet yang seimbang bermaksud amalan pemakanan yang bersesuaian dengan keperluan diri, seperti yang kita dah sedia maklum dalam piramid makanan. Ia mempunyai tubuh makanan yang dapat mengambil gizi makanan yang lengkap seperti karbohidrat, protein, mineral dan air saja. Kalau kita lihat tujuan, okey, kita lihatlah. Okey, muka surat 167, anak-anak minta 168, anak-anak bukakan. Anak-anak akan tengok dalam sebuah diagram atau gambar ada pinggan sihat makanan. Ini yang patut anak-anak amalkan. Pinggan tersebut kita bagikan kepada setengah, satu yang bulat, kita bagi bersetengah, kemudian kita bagi pada suku. Bermaksud suku bahagian mestilah mengandungi karbohidrat yang merupakan nasi. Jangan setapak penuh, semua nasi tak boleh. Dan suku bahagian adalah ikan ataupun protein. Ikan boleh, ayam boleh, daging boleh, kambing boleh, tak kisah. Dan setengah mengandungi nutrisi ataupun nutrien dan barang pelawar seperti sayur, buah dan sebagainya. Kekacang tak kisah. Itu yang patut. Portion paling penting, karbohidrat suku, protein suku, dan nutrien adalah setengah. Nutrien dan serat lah. Okey, kita pergi kepada bahagian seterusnya, tujuan pengurusan diet seimbang sepanjang hayat. Tujuan pengurusan diet seimbang. Kenapa kita nak diet yang seimbang? Untuk tumbuh besaran yang setara. Kerana tubuh badan kita akan menerima zat makanan yang diperlukan untuk membina tubuh yang sihat dan kuat. Tubuh badan yang sihat akan membolehkan para remaja membesar mengikut kesesuaian
umum mereka untuk mengelakkan obesiti. Obesiti adalah kegemukan. Peratus remaja obes kini meningkat saban hari. Bermaksud, kenapa dia meningkat saban hari? Ini kerana kalau kita remaja tak bersenam, cuma duduk di rumah, menonton televisyen, bermain handphone atau video game, kurangkan makanan berkarbohidrat. Tapi kalau seorang remaja yang kuat bersukan, kamu kena makankan banyak makankan karbohidrat. Kenapa? Sebab karbohidrat akan ditukarkan kepada tenaga. Kalau karbohidrat kita makan dengan banyak, tetapi kita tidak bersukan, karbohidrat itu akan tidak dapat ditukarkan kepada tenaga dan dia akan ditukar kepada gula, dan ini akan menyebabkan beberapa penyakit yang amat berbahaya seperti jantung, kencing manis dan sebagainya. Okey, pengambilan makanan segera dan tinggi lemak semakin popular dalam kalangan remaja. Bermaksud mi segera dan makanan-makanan menggoreng memang sangat popular. Tapi adakah itu bagus? Kamu kena nanti kita dengar lagi. Diet seimbang serta pemilihan makanan dalam kuantiti yang diperlukan boleh membantu mengawal obesiti itu. Yang ketiga, untuk mendapat sumber vitamin yang cukup. Vitamin ini untuk kita menjadi remaja yang lebih sihat dan elakkan pelbagai jenis penyakit. Dan yang keempat adalah untuk mempunyai mental cergas. Kerana pengambilan makanan yang kurang berzat. Contohnya, kamu banyak makan protein saja. KFC je. Itu kurang bagus. Bukan cakap KFC itu tak bagus. Kalau kamu makan ayam saja protein, terlampau banyak pun tidak bagus. Kerana kita tidak akan punya minda yang cergas. Sebab itulah remaja nak bijak, kena makan makanan yang seimbang. Kemudian kita tengok seterusnya adalah tahap aktiviti. Okey, kekerapan bersenam dalam seminggu. Kalau kita dikira sebagai kurang aktif, kita tidak bersenam. Satu minggu kita tak ada senaman. Kalau kita dikira sebagai sederhana aktif, 1 hingga 3 kali seminggu. Bermaksud kalau petang-petang tu main bola, petang-petang tu berjoging 3 kali tu pun dah kira sederhana aktif. Kalau yang aktif 3 ke 4 minggu. Yang ini kalau ni tahap sangat aktif dah atlet 5 hingga 7 kali seminggu. Bermaksud setiap hari kalau dia bersenam, berlari, berjoging, itu kita panggil sebagai tahap yang sangat aktif. Kemahiran memilih diet seimbang. Tadi seperti yang cikgu dah beritahu. Yang pertama, memilih diet yang seimbang ini akan membantu pengurusan berat badan. Bermaksud kita nak elak obesiti, pencegahan penyakit kronik, jangan terlalu banyak karbohidrat, sebab bila banyak akan tukar kepada gula kalau tak bersenam, dan ini akan menyebabkan kronik seperti kencing manis lah, obesiti, tekanan darah tinggi, atau diabetes lah, dan penyakit kardiovaskular. Kemahiran, cara nak memilih diet seimbang. Yang cikgu cakap, satu pinggan dibagikan kepada setengah itu adalah untuk nutrien, zat, serat, sayur dan sebagainya dan buah-buah. Suku kita untuk nasi dan suku bahagian ataupun suku portion untuk protein. Itu yang cara kemahiran pertama. Yang kedua, kalau kita nak makan bahagian yang karbohidrat tu, kalau dekat Malaysia kita ambil nasi lah. Kalau tak makan nasi, kita boleh ambil roti dan kentang dan sebagainya lah. Biji ram pun tak kisah. Kemudian satu bahagian tadi yang saya cakap,
protein. Protein tak kisahlah apa-apa. Ayam boleh, ikan boleh, daging boleh, kambing pun boleh, tak ada masalah. Dan satu bahagian, suku bahagian lagi adalah nutrien lah. Okey. Kita pergi yang seterusnya adalah kepentingan. Kepentingan pemilihan diet yang seimbang. Kenapa penting sangat ambil diet yang seimbang? Untuk meningkatkan imuniti tubuh badan. Apa yang dimaksudkan imuniti? Itu kekuatan tubuh badan kita menentang penyakit. Kalau orang yang punya imuniti yang rendah, mudah dikena sesama, demam dan sebagainya. Sebab itulah pengambilan nutrien seimbang seperti ada zinc, selenium, zat, kupron, vitamin A, C, E, B6 dan asid folik akan membantu meningkatkan imuniti tubuh badan. Seterusnya untuk kepentingan yang seterusnya untuk mengawal berat badan. Sebab itulah kita makan makanan yang berkhasiat dalam kuantiti yang sedikit tetapi kerap. Bermaksud jangan sekali makan nasi setambun tinggi gunung Kinabalu. Tak mau. Makan sedikit tetapi kerap. Bermaksud sehari mungkin pagi, tengah hari kita makan, mungkin kalau lapar juga makanlah pukul 3, kemudian makanlah pukul 6. Tapi lepas pukul 9 jangan makan. Makan light saja. Jangan makan karbohidrat dan protein yang banyak pada pukul 9 malam. Kerana apa? Sebab lepas kita makan, ia memerlukan 2 ke 3 jam untuk dihadam. Kalau kamu dah makan, lepas makan baring, itu tidak bagus juga. Okey. Berat badan yang ideal akan memudahkan remaja bergerak aktif dan melakukan aktiviti seharian. Obesiti ini kita boleh atasi bila pemakanan yang seimbang. Dan yang seterusnya adalah perkembangan mental. Kalau kita kurang makanan seimbang, akan membuat remaja tidak dapat berfikir secara rasional, remaja cepat mengantuk, remaja tidak bertenaga. Kenapa saya cakap? Sebab itulah kamu tengok kalau remaja yang tak bersukan, kalau dia makan banyak, apa yang dia bawa pagi? Boos saja dia nanti. Sebab itulah kalau rasa kamu, sebab itulah kamu kena sering berjalan. Bila kamu berjalan, dia akan membakar karbohidrat dalam badan. Tak semestinya kamu kena berlari sampai pukul, tidak. Berjalan. Okey, cikgu ingat itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat manfaat. Yang paling penting, cikgu nak buat penggulungan. Makanan yang paling penting adalah mesti seimbang. Untuk membentuk makanan yang seimbang, ini ada 1 bulan, setengah bahagian adalah nutrien yang terdiri daripada zat-zat, sayur, buah-buahan dan sebagainya. Suku adalah karbohidrat, kalau kita orang Malaysia, nasi, dan suku lagi adalah protein, ayam, ikan ataupun daging. Okey, kamu kena tahu apa itu makanan berpeluang. Sebab itulah makanan tak boleh terlampau banyak. Sekarang ni PKP tak boleh keluar, tak boleh cycling, tak boleh berlari. Jangan terlampau banyak makan karbohidrat. Kalau kamu makan banyak karbohidrat, nanti lama-lama ni kamu akan kembang, tapi pemikiran pun tak cergas, kamu mudah mengantuk. Okey. Dan cikgu harap benda ni banyak sebenarnya bermanfaat kepada kamu lah. Untuk pengetahuan kamu, kalau kita nak ikut Malaysia ni lah antara, kalau dekat Asia Tenggara, negara yang banyak obesiti. Kenapa? Sebab Malaysia aman damai, mudah nak dapat makanan dan bebanan stresnya kurang. Sebab itulah pemakanan untuk Malaysia tak ada masalah. Tetapi kamu kena kawal pemakanan tersebut. Okey, itu saja daripada cikgu, dan cikgu harap semuanya akan belajar bersungguh-sungguh untuk SPM, walaupun
PJPK tak ada SPM, ini untuk ilmu kamu saja. Lepas ni mungkin cikgu akan bagi sedikit latihan. Cikgu harap kamu dapat buat. Sekian, terima kasih.